Hai, bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang Unit 6, Aku Remaja Bertuah dengan tajuknya Remaja Hebat, Keluarga Sejahtera. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga. Manakala standard pembelajaran kita adalah 2.2.1 Memahami proses perubahan mental, emosi dan sosial remaja dalam institusi kekeluargaan serta 2.2.2 Menganalisis peranan remaja dalam memperkukuh institusi kekeluargaan. Perbincangan kita pada kali ini merujuk halaman 36 dan 37 buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 6. Sebagai permulaan, mari kita baca apakah yang tertulis pada halaman 36. Sempena Hari Keluarga Mukim Mergung, satu forum yang bertajuk Perubahan Mental, Emosi dan Sosial serta Peranan Remaja dalam Institusi Kekeluargaan telah diadakan. Berdasarkan gambar, kita dapat lihat terdapat 3 orang ahli panel yang telah dijemput untuk membincangkan tentang tajuk perubahan mental, emosi dan sosial serta peranan remaja dalam institusi kekeluargaan. Jom kita lihat apakah soalan-soalan yang dikemukakan oleh pengacara dan apa pula jawapan yang diberi oleh ahli panel. Mari kita lihat apakah soalan pertama yang dikemukakan oleh pengacara kepada ahli panel kita. Dr. Chin, boleh terangkan perubahan mental, emosi dan sosial remaja serta contoh perubahan secara umum. Ini adalah Dr. Chin. Apakah jawapan yang diberi oleh Dr. Chin? Perubahan mental, emosi dan sosial remaja merujuk berubah dari satu tahap ke satu tahap pemikiran, emosi dan ruang lingkup sosial. Perubahan ini berbeza antara individu dan bergantung kepada latar belakang keluarga serta persekitaran remaja itu membesar. Secara umum, perubahan yang positif merujuk tahap pemikiran remaja yang lebih matang dan bijak mengawal emosi atau perasaan serta lebih bertanggungjawab dalam institusi keluarga. Itu adalah jawapan yang telah diberi oleh Dr. Chin kepada soalan yang dikemukakan oleh pengacara. Apakah rumusan yang kita boleh buat daripada jawapan yang diberi oleh Dr. Chin? Yang pertama, perubahan adalah berbeza antara individu. Yang kedua, perubahan itu bergantung kepada latar belakang keluarga serta persekitaran remaja itu membesar. Dan yang ketiga, remaja yang matang
bijak mengawal emosi atau perasaan. Itu adalah 3 rumusan yang kita boleh buat berdasarkan jawapan yang diberi oleh Dr. Chin. Seterusnya, mari kita lihat apakah soalan yang dikemukakan kepada ahli panel yang kedua. Profesor Jayakumar, apakah contoh perubahan mental, emosi dan sosial remaja serta cabarannya dalam institusi kekeluargaan? Ini adalah Profesor Jayakumar. Mari kita lihat apakah jawapan yang diberi oleh Profesor Jayakumar kepada soalan yang dikemukakan oleh pengacara tadi. Ini jawapan yang diberi oleh Profesor Jayakumar. Pada peringkat ini, kepimpinan remaja dalam keluarga lebih terserlah. Misalnya, memimpin adik-adik belajar bersama atau membersihkan rumah. Remaja juga lebih banyak terlibat dalam proses membuat keputusan atau menyelesaikan masalah keluarga. Antara cabaran dalam tempoh ini adalah apabila perubahan remaja itu menjurus ke arah tingkah laku negatif. Contohnya, remaja berani memberontak kerana berasa dirinya sudah dewasa. Dalam hal ini, ibu bapa perlu mengenal pasti sebab utama anak memberontak. Kadang-kadang mereka memberontak kerana inginkan perhatian. Apa yang penting ialah ahli keluarga perlu berbincang dan bersama-sama menangani masalah yang timbul. Begitulah jawapan yang telah diberikan oleh Profesor Jayakumar. Apakah rumusan yang kita boleh buat berdasarkan jawapan yang telah diberi oleh Profesor Jayakumar? Yang pertama, kepimpinan remaja dalam keluarga lebih terserlah. Yang kedua, remaja lebih banyak terlibat dalam proses membuat keputusan atau menyelesaikan masalah keluarga. Yang ketiga, ada juga remaja yang memberontak kerana inginkan perhatian. Dan rumusan yang terakhir yang kita boleh buat ialah remaja perlu sentiasa berbincang sesama ahli keluarga untuk bersama-sama menangani masalah yang timbul. Dan akhir sekali, mari kita lihat soalan yang dikemukakan oleh pengacara kepada ahli panel kita yang ketiga. Pada pandangan Cikgu Maya, bagaimanakah seorang remaja dapat memperkukuh institusi kekeluargaan? Ini adalah Cikgu Maya. Mari kita lihat apakah jawapan yang diberi oleh Cikgu Maya kepada soalan yang dikemukakan oleh pengacara. Inilah jawapan yang diberi oleh Cikgu Maya. Mari kita baca bersama-sama. Saya memberi analogi tentang tubuh badan manusia yang lengkap untuk menerangkan peranan setiap ahli dalam institusi kekeluargaan. Ibu dan ayah dianggap sebagai kepala, manakala anak-anak ialah tangan dan kaki. Jika satu anggota tidak berfungsi, seluruh fungsi anggota akan terjejas. Bak kata pepatah, cubit paha kiri, paha kanan sakit juga. Pada peringkat remaja, mereka sudah mengetahui peranan, motivasi dan hala tuju mereka.
Remaja pada tahap ini penting dalam menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan mengambil inisiatif untuk memperkukuh hubungan kekeluargaan. Misalnya, mengajak ahli keluarga bergotong royong membersihkan rumah atau bersukan bersama-sama. Jadi, apakah rumusan yang boleh kita buat berdasarkan jawapan yang diberi oleh Cikgu Maya? Berdasarkan jawapan yang diberi oleh Cikgu Maya, rumusan pertama yang kita buat ialah remaja sepatutnya sudah tahu peranan, motivasi dan hala tuju masing-masing. Dan yang kedua, remaja amat penting dalam menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan berperanan untuk mengeratkan hubungan ahli keluarga. Kita telah membincangkan tentang jawapan-jawapan yang telah diberi oleh ahli-ahli panel kita berdasarkan soalan yang dikemukakan oleh pengacara. Dan kita juga telah membuat rumusan kepada ketiga-tiga jawapan yang diberi oleh ahli panel. Seterusnya kita akan melihat soalan yang terdapat di bahagian pengukuhan. Pada peringkat umur 10 hingga 12 tahun, nyatakan perubahan yang kamu alami dari segi mental, emosi dan sosial. Persembahkan dalam bentuk peta pemikiran. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu memikirkan atau kita perlu memilih peta pemikiran yang sesuai untuk mempersembahkan jawapan kita. Untuk bahagian pengukuhan ini, cikgu memilih peta dakap untuk mempersembahkan jawapan cikgu. Kerana peta dakap lebih sesuai untuk digunakan menjawab soalan pengukuhan ini. Mari kita isi sama-sama bahagian-bahagian kosong yang terdapat pada peta dakap ini. Yang pertama, perkataan perubahan, kerana fokus utama kepada soalan pengukuhan ini adalah tentang perubahan yang dialami oleh kamu pada peringkat umur 10 hingga 12 tahun. Kemudian, jawapan akan dipecahkan kepada 3 bahagian pula, iaitu mental, emosi dan sosial. Untuk jawapan seterusnya sebenarnya adalah terpulang kepada kamu sendiri, kerana soalan ini adalah untuk kamu jawab dan dia berkaitan dengan diri kamu. Bagaimanapun, cikgu akan memberikan jawapan yang telah cikgu fikirkan yang sesuai berdasarkan pemerhatian cikgu terhadap remaja ataupun terhadap mereka yang berumur antara 10 hingga 12 tahun. Apakah perubahan yang mereka alami dari segi mental, emosi dan sosial. Untuk bahagian mental, salah satu perubahan yang kita dapat lihat ialah mereka akan mula berfikiran matang. Kemudian, lebih banyak berfikir secara positif. Untuk perubahan dari segi emosi pula, beberapa jawapan yang cikgu telah pilih antaranya sensitif, mudah sensitif. Yang kedua, suka memberontak. Dan yang ketiga, mempunyai perasaan rendah diri yang tinggi. Manakala untuk perubahan dari segi sosial,
Jawapan yang cikgu pilih antaranya tidak mahu dikongkong dan suka mencuba sesuatu yang baru. Jawapan-jawapan yang cikgu pilih ini tidak semestinya sama dengan jawapan yang akan kamu beri nanti. Ini hanya sekadar panduan berdasarkan pemerhatian cikgu. Alhamdulillah, selesailah sudah perbincangan kita tentang tajuk kita pada kali ini. Perbincangan kita kali ini menggunakan rujukan buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 6, halaman 36 dan 37. Semoga apa yang telah disampaikan pada kali ini akan memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe My Sana Sini channel. Sebelum cikgu mengundur diri, terimalah kata-kata daripada cikgu. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.